Okay, so jadi saya kata perwakilan dia nak menulis vektor ini, dia ada X, I tambah Y, J. Dia ada cacing, I cacing, Y cacing. Ni X, I tambah Y, J. Kalau ke kanan dan ke atas positif, kalau ke bawah dan ke kiri negatif. OB juga kita adalah satu lagi tata cara untuk menulisnya dengan menggunakan vektor lajur. Lajur. Lajur ni kita dalam dulu max, kalau jumpa bab matrix ada X, Y. Kita tulis ambil yang depan I dan depan J saja, tulis kat sini. Jadi tulis X, Y. Ini dalam bentuk vektor lajur. Vektor lajur. Dan dia juga ada magnitude. Magnitude. Magnitude ni dia macam adalah jarak lah. Kalau kamu menggunakan teorem Pythagoras, saya tengok sini saya gerakkan, saya akan gerakkan table ini. Ini berapa? Dia biasa unit ni 1, 2, 3, 3 unit ke kanan, betul? 3 unit ke kanan, naik atas ada berapa? Atas berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi ke kanan 3 I, ke atas berapa? 4 J, betul? Okey, ni basic saja. Jadi saya tulis dia sebagai, kalau saya tulis dia sebagai, ini adalah dalam bentuk vektor I dan J, 3I tambah 4J. Ke kanan dan ke atas positif. Letakkan cacing-cacing itu. Tapi kalau pelajar tak letak cacing kat bawah tu, tak salah. Masih kita akan terima dalam pemarkahan. So kalau cikgu tulis dalam bentuk lajur macam ni 3, 4. I dengan J tak payah tulis. I dengan J dia tak payah tulis. Kalau cikgu nak kira magnitude, kita dah tahu. Kalau kita guna teorem Pythagoras kan, 3, 4 sini 5 kan? 5. Kalau saya nak menggunakan rumus magnitude, B, magnitude kadang-kadang disimbolkan sebagai yang ni Dia ada tutup dan buka di sebelah kanan dan di kiri, itu. Ataupun tulis saja magnitude, kirakan sahaja. Untuk X tu 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Nanti akan dapat berapa? 3 kuasa 2, 9 tambah 4 kuasa 2, 16. Nanti kita akan dapat punca kuasa 25. Betul? Punca kuasa 25. Jadi betul tak tadi yang saya tulis tu 5? Punca kuasa 25 berapa? 5. 5. Semua kata 5. Okay, so it is a basic. Ni adalah satu peta di daerah satu daerah di Sabah. Tengoklah. So dia kata Arding tu bergerak 1, 3. Ni saya tak perlu tunjuk lah. Tapi kalau kamu faham dia melibatkan pergerakan kamu daripada rumah kawan. Kamu berada di koordinat apa? Nak pergi ke mana? Okay. So cara penulisannya adalah sama ada dalam bentuk XI tambah YJ ataupun dalam bentuk vektor lajur. Dan kita boleh menentukan dia punya magnitude daripada O ke B. O adalah asalan apa-apa nanti kena ada O kebiasaannya. Dia macam kita buat geometri koordinat. Magnitude, ambil yang X itu 3 dan ambil yang Y dikuasa 2 kan. So kita akan dapat 5. Kalau kamu tak nak menggunakan pengiraan, menggunakan konsep segitiga ni lah. 3 bersudut tegak. 3, 4 dapat 5 nah. Okey, nak salin ke? Yang ni tak perlu kot. Tapi kena tahu vektor XI tambah YD dan vektor lajur. Salin dulu ke yang ni? Ayat-ayat tu tak payah. Tak payah tulis pun yang tu, nanti saya sharekan PowerPoint. Boleh? Yang hari ni tahu vektor lajur dan vektor XI tambah YJ magnitude dulu. Okay nah? Okay, so this one. Ini saya nak ajar kamu tulis macam mana. Nampak tak? Terlindung di recording ke? Okay. So, I have 4 coordinate. Apa yang perlu kamu buat yang pertama adalah pelajar, cuba lukiskan dulu dia dalam bentuk XI dan YJ. Cuba keluarkan sedikit maklumat. Kita labelkan O yang dekat tengah-tengah. 1, 2 dekat mana? 1, 2. Okay, agak-agaklah 1, 2. Agak-agak dekat sini. Ini letak A. Okay, line. Negatif 4, 5 duduk dekat mana? Negatif 4, 5.
Belah mana negatif 4, 5? Kiri atas dari A. Kat sebelah tu kan, kiri atas. So saya agak-agak sahaja, negatif 4, 5. Contoh kat sini lah, ni adalah B. Tak perlu menggunakan graf So 8 negatif 3 mana? 8 negatif 3. Yang ni betul ke negatif 4? Betul. 8 negatif 3 kat mana? X dia positif, Y dia negatif 8. Betul yang kat sini kah? Ana kat mana? Belah bawah. Bawah ni ya. 8 sini. Negatif 3. Kita buat bulat. Buat bulat ataupun pangkai. Ini adalah C. Satu lagi koordinat negatif 7, 4 duk kat mana? Negatif 7, 4. Dua-dua dia ada negatif dia. Negatif 7, 4. Di bawah. Kat sini kan? Belah ni kan? Betul? Belah bawah ni. Negatif 7, 4. Contohlah kalau kamu tak payah menggunakan skill yang betul. Okay, so saya label sikit. This is a 1, 2. This is a negative 4, 5. And then C is here 8, negative 3. Kamu bersama-sama ada buku lah. D adalah tadi negative 7, negative 4. And then kita hanya gariskan sahaja. Kita buat tanda macam ni sikit. Garis sikit nak. O ke A. Tarik O ke A. Buat arrow ke atas. Lagi O ke B. Buat arrow juga. Lagi tarik lagi ke bawah. Yang lalu ke D. Okay. Dan yang last adalah apa? O ke C. Kamu garis guna pembaris lah. Okay. So macam tu. Ini saya nak nampakkan kedudukan dia sahaja. So jadi, okay, sudahkah? Tak nak salin tak apa, yang ni tengok je saya terangkan. Kita nak tulis dalam bentuk saja ni. Ungkapkan, express the vectors OA, OB, OC, OD dalam bentuk vektor lajur dan dalam bentuk XI tambah YJ. Senang saja pelajar. O ke A, tengok saya. OA adalah apa? 1, 2. Tulis sahaja nilai ini 1, 2. Maksudnya dia bergerak ke kanan 1 dan ke atas 2. Ke kanan 1 dan ke atas 2. Jadi 1, 2. Nah, kita tulis sebegini. Okey, ni jelas. Untuk OB pula. Cikgu nak OB, ni kita nak dalam bentuk lajur yang ni. Dalam bentuk, tak payah tulis XY dia. Kalau untuk vektor lajur hanya nombor di depan sahaja. Kalau I dan J ini kena tulis sekali. So sekarang pelajar untuk OB pula, OB adalah OB negatif 4, maksudnya dia bergerak ke kiri 4 unit dan ke atas 5 unit. Boleh? So gerak ke kiri 1, 2, 3, 4 dan ke atas 5. Sebab tu kita dapat vektor OB dalam bentuk vektor lajur ialah negatif 4, 5. And OC adalah O ke C. O ke C. Sama juga. Dia mesti ke kanan dahulu. Maksudnya 8 unit ke kanan dan 3 unit ke bawah. Kamu jangan buat bergerak Y dulu. Dia mesti pergerakan mesti X dululah. 8 unit ke kanan dan 3 unit ke bawah. And we can write as ada kurungan, buka kurungan 8, negatif 3. Tulis sahaja tanpa I dan J itu. Dan yang OD pula. OD adalah O ke D. OD ini maksudnya kanan dulu. Dua-dua ada negatif, maksudnya bergerak. Saya dah datang ni. Negatif 7 di kiri, negatif 7 petak. Kita gerakkan negatif 7 petak dan gerakkan pula ke bawah 4 petak. Sebab tu nanti dapat negatif ni. 7 petak. Belum habis lagi, tak boleh bye-bye lagi. Negatif 7, negatif 4 nah. So cara dia begini. Ini dalam bentuk vektor lajur.
Kalau dalam I dan J untuk B ini pelajar, macam mana dalam I dan J tulis saja. Yang OA tulis I tambah 2J. Jangan tulis satu I tau. Tulis apa? I tambah 2J. Yang depan dia, jangan dia. Ini berhati-hati. I tambah 2J. Yang depan dia, tak payah tulis satu. Biar dia I sahaja. OB pula. O ke B. OB. Negatif 4, 5. Negatif 4 I tambah 5J. Letakkan tanda tambah. OC pula. OC adalah, Is dah masuk belum ni Is ni? Siapa tak masuk saya bagi tahu Cikgu Mazura 5AS ni. OC. OC 8 unit ke kanan dan 3 unit ke bawah. Jadi 8 tolak 3. Okey nah. OD pula. Oh ke D. Oh ke D pula adalah negatif 7 I tak payah tulis dalam bentuk vektor I. Yang ni kena tulis negatif 7 I tolak 4J. Boleh? Dia nak tanya tak kat sini? Jelas tak saya terangkan ini? Vektor lajur dan vektor XI tambah YJ. Jelas tak? Siapa jelas angkat tangan. Jelas. Anak saya dah kata jelas. Dia jawab untuk abang kakak. Anak Syarah mana? Itu dia. Umi, boleh Umi? Salina. Salina. Syafinas boleh? Ya Hana, ada nak tanya Hana? Yang IG tu letak yang nombor dia tu je lah kan? Oh, yang mana? Yang A ke B ni Hana? Yang B tu. Oh, yang B tu dia kena letak nombor dan I dan J. Nombor dia dan I dan J. Okey Hana. Sana. Okay. Pasal. Okey, apa lagi nak tanya boleh tanya, jangan malu. Jangan malu. Apa nak tanya lagi jangan malu. Lepas ni saya akan buat sorting pelajar. Jadi saya awal-awalnya hari Khamis ini dan kalau selewatnya mungkin minggu depan saya akan buat sedikit pengasingan bagi pelajar. Tapi Google Meet link yang sama, cuma waktu je. Ada pelajar dia akan masuk waktu ini, ada pelajar yang dia dalam kategori tertentu dia akan masuk waktu ini. Tapi kalau dua-dua pelajar tu nak join, tak ada masalah. Golden Guide dan Dot Tutup. Okey, jelas ke di sini? Boleh cikgu beralih kepada soalan lain. Dia memang macam ni anak saya ni. Okey dah? Aiman? Aiman Syarah. Asma nak tanya? Aiman Syarah. Alia Izati. Okey Alia. Farahin. Iman. Iman. Ada ke Iman Amni kat sini? Aiman Syarah. Ya Allah. Sudahlah. Kena tutup ni. Sekejap Saya cari. Okey. Tengok ni sekarang. Contoh 14 ni pula. Okey. Sambil fahamkan dulu. Cik. Jangan. Ya Allah. Tutup kamera dia kacau. Jangan adik. Sisi mama. Hanya Syarah mana? Hanya apa kita? Tidak. Merasa.
Mhm. Okay, so kita buat bersama-sama. Asrul baru masuk. Paparan nampak tak? Jawapan pun saya dah sedia kat situ sebenarnya. Ungkapkan, express the vectors in form xi tambah yj and xy. Kita buat A dulu no. A dulu, awak tengok yang ni A tau. Tengok yang ni A dulu, dia nampak arrow dia ke sana. Mesti X dulu. Cara nak nak memahamkan dia tu. Tengok So tengok berapa unit dia ke kanan dulu ni. 1, 2, 3. Okey, jelas. Dan dia pergi ke atas berapa? Berapa unit ke atas? 1, 1 and 2. Betul. Jadi 3 unit ke kanan, 2 unit ke atas. Nurul Nazmi. So berapa untuk A? A cara tulis dia macam mana? Macam mana cara tulis dia? Untuk A, tuliskan. A cacing, ini tata tandanya A lah. A. A. Kalau dia kata OA, tulis OA. Kalau dia kata AA saja. Jadi A adalah 3I tambah 2J. 3 ke kanan dan N 2 ke atas. Dalam bentuk vektor lajur, macam mana nak tulis? Tulis je 3, 2. Boleh belajar? Pelajar. Okey. So, kita pergi kepada B pula. B pula. B kita tengok saya gunakan warna lain. B macam ni. Ke kanan dulu. B daripada titik ni lah. 1. Tak terang mana ni. 1, 2, 3, 4. Betul tak? 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4. Ke bawah berapa? Yang ni 4, yang ni ke bawah berapa? 2 kan? Betul? Betul. Jadi 4, kenapa ada tolak? Buat dia ke bawah. Sebab dia ke bawah. Lepas tu kalau bentuk vektor lajur, kurungan, buka tutup kurungan 4, negatif 2. Ingat kalau saya tunjuk sekali lagi bagi ingat. Kanan dan atas positif. Tetapi kalau ke belah kiri dan ke bawah negatif Okey. So untuk C pula. C macam mana? Nampak C ni dia tak ada pergi macam AB tu. C pergi macam mana C pergi? C pergi turun ke bawah sahaja. Betul nampak C. Berapa kali turun? 3. 1, 2, 3. 3 kali turun untuk C. Jadinya kalau 3, dia bergerak ke paksi Y sahaja. Okey, paksi Y sahaja. No X. Betul? Tak ada X. Jadi kalau kita nak tulis, macam ni. C adalah, dia tu tak ada. Takkan kita nak letak 0I. Tak payah. Kita just tulis negatif 3J. Negatif 3J. Okay, dan kemudian kalau bentuk vektor lajurnya adalah, ini perlu ditulis untuk C-nya. Untuk vektor C-nya, tata tanda vektor lajur, kosong kena tulis. Kosong, negatif 3. Okey. Boleh? Dia kena faham ni. Kalau kamu tak boleh ini, susah nanti nak terangkan yang seterusnya. Okay, saya beralih ke D pula. D. Macam mana nak buat D ini? Kita tengok D pun, D ini hanya bergerak berapa unit? 1, 2, 3 ke kiri. Ke kiri kan? Jadi negatif 3. Kita tulis siap-siap dia I. Yang tadi ni untuk yang warna biru tadi berapa tadi? 3 juga kan yang biru tu kan? Negatif 3I
Yang hijau ni 3I ke apa? Yang biru ni 3J, sorry. J untuk paksi Y, I untuk paksi X. So for D, dia bergerak ke kiri 3 unit. Tiada pergerakan pada paksi Y. Jadinya kita tulis sebagai D adalah negatif 3I or D adalah bentuk vektor lajur ialah negatif 3. Y dia tak bergerak kan? Letakkan kosong nah. So vektor lajur perlu letak kosong. Last. Okay, so ini untuk saya buat A je saya rasa ni. Saya nak bagi faham magnitude ada ke saya suruh kira magnitude adik jari. Tak, saya suruh buat A saja nak bagi faham dia. Okay, so D yang last. Sorry. Tadi kita dah tengok A, B, C, D. Kalau E pula, E ni nampak dia macam, kalau garisan kamu ni condong, dia mesti ada I dan J. Jika dia melintang dan tegak, sama ada I atau J sajalah. So kalau E ini, macam mana kita nak baca dia? E, siapa tahu? E macam mana nak tulis dia? E macam mana kita nak draw kan kat situ? Cikgu, saya nak baca daripada hujung ni ke, hujung ni ke? Macam mana nak baca dia, daripada mana? Tengok arrow itu di mana dia bermula. Kalau dia bermula di, nampak dia arah ke atas kan? Kamu akan mula di sini. Takkan kamu nak mula dekat atas? So, mula di sini. So, jadi kita tengok berapa unit? 1, 2, 3, 4. 4 unit ke kiri dan berapa unit ke atas? Diam je, saya je cakap Berapa unit ke atas? 1, 2, ya Aina. 3 kan? 3 3 unit ke atas. So, jadi atas positif. Jadi kita dapatlah seperti dalam jawapan yang cikgu ada ini. E adalah vektornya negatif 4I tambah 3J. Yang bawah ini cara penulisan saja bagi vektor cacing-cacing ini. Dan ataupun cara penulisan yang satu lagi adalah dalam bentuk vektor lajur. Tulis saja nombor depan I dan J itu negatif 4, 3. Okay. Natira dah terleft. Okay, ada nak tanya tak di sini? Jelas tak? Boleh angkat tangan siapa jelas. Nazatul, Aina, Ain, Amir, Fatihah. Batrisha tak boleh? Hakim boleh, Hakim? Farahin, Hanan, Alia, Aiman, Afiqah, Dina, Naim. Student ni siapa? U2000, U20,034 ni siapa? Iman. Guna akaun kakak. Oh, okey, Iman. Okey. Fika, Syafiqah, Fika. Yang lain ada ke angkat tangan ni? Ahmad Mukri boleh? Izul Irfan ada tak ni? Boleh. Kawan yang ada tak ni apa Mukri, kawan-kawan? Nanti saya chat. Itu kehadiran tengok lah. Mana hari tu yang masuk tengok. Amirul Nazmi ada tak? Sini pasal apa tak ada ni? Syapinah, Umi. Dia 7-8 orang je ada. So, okay. Saya teruskan. Senang je kan ini kan? Okay. So, kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Ini. Nanti saya nak terangkan berkaitan vektor unik. Tengok dulu soalan.
given that A is 4, 3 and a vector unit. Unit vektor, okey, saya kena terangkan sebelum saya menjelaskan dengan lebih lanjut lagi. Unit vektor adalah, sekejap So the ringkasan is here. Unit vektor ini, vektor itu sendiri, cara penulisannya adalah vektor itu sendiri, xi ni ada satu vektor iaitu xi tambah yj. Okey, ini highlight tak mau keluar. Okey, ni xi tambah yj. Macam tadilah, ada 3i tambah 4j. Dia ada topi-topi ni, dia punya simbol sahaja. Simbol bagi vektor unit adalah, kalau dia kata R dah, kalau A lah R topi prime. Tapi kalau murid tak nak tulis simbol ini, tak apa, tulis je vektor unit. Ini simbol bagi vektor unit. Ini subjek di depan, ini sangat penting. Kalau kadang-kadang salah tulis untuk, kalau contoh bab fungsi kuadratik, kalau akan buat alpha tambah beta sama dengan negatif b per a kan. Tak tulis depan ni, ada dalam tahun lepas kita tak terima, calon tak tulis ini, salah, tak dapat markah. So subjek di depan ini sangat memainkan peranan, kena tulis. Okey, so magnitude simbolnya ada topi, R topi, kalau dia guna A topi, kalau dia guna AB topi. AB topi. Ikut dia simbol yang dia bagi. Adalah apa? Vektor itu dibahagikan dengan magnitude. Vektor itu sendiri dibahagikan dengan magnitude. Contoh cikgu. Jadi kita ada vektor A tadi. Kita ada A adalah 3i tambah 4j. Maka vektor unit bagi A adalah vektor itu sendiri dibahagikan dengan magnitude. Dan ni, yang ni congak saja. Magnitude A adalah apa? 3, 4. Berapa untuk magnitude A? Siapa tahu? Siapa tahu? 3, 4, 5 lah kat bawahnya. Kalau kita kira macam ni. Magnitude adalah magnitude A. Yang ni magnitude A adalah 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okey, jadi magnitude bagi A adalah, sebab tu kita dapat 5. Kalau saya lukiskan pergerakannya adalah macam ni. Dia 3 unit ke kanan dan 4 unit ke atas. 3i 4j. Sebab tu sini kita dapat 5. 3, 4, 5. Itu vektor unit. Vektor unit adalah magnitude. Magnitude akan berada di bawah dan di atasnya adalah vektor itu. Vektor dibahagikan dengan magnitude. Vektor unit adalah, or in English, unit vector is the vector divided by magnitude. Apa magnitude? X square tambah Y square dipuncakan. Okey? Salin ke? Topi-topi ini simbol bagi vektor unit. Dia guna R lah. Kalau dia guna A lah. Kalau dia guna AB lah. Kalau dia guna PQ lah. Kira dah terleh lagi. Mari kita menjawab soalan yang tadi. Okey, dia beri point A, 4, 3. Find the unit vector intern dalam arah OA. Dalam arah OA itu maksudnya kita lukis lah. Kita lukis. Sini, sorry. Dekat asalan tu adalah this here is 0. Salan jauh sangat pun asalan cikgu. So sini is asalan, tarik je. 4, 3 maksudnya 4 ke kanan dan 3 ke atas. 4 ke kanan dan 3 ke atas. Ini kita letak 4, 3. Ini A. Ataupun kalau cikgu menggunakan pergerakan is 1. Cikgu tukar warna lain merah.
1, 2, 3, 4. And naik ke atas 3. 1, 2, 3. So like that the pergerakan. Jawab saja untuk itu. Ungkapkan, express the answer in term of I and J. Jadi OA, kita nak unit vektor. Soalan nak unit vektor yang saya terangkan tadi. Jadi kita perlu cari OA itu sendiri. Maka di sini OA adalah OA ataupun A lah. Dilabelkan. Kalau tak nak tulis yang ni pun tak apa. Kalau calon nak tulis, Kak Cikgu. Kalau nak tulis macam ni pun boleh. Oh, saya pun jadi yang ni lagi, highlight lagi. Okey. So jadi OA cikgu adalah tulis saja 4I tambah 3J cacing. Okey. Dan kemudian dia nak vektor unit. Vektor unit perlu ada magnitude. Kalau yang tak reti langsung kan, kalau dia tak tahu apa benda nak buat ni, dapat markah untuk magnitude 1 mark. Buat je apa? Depan I kuasa 2, depan J kuasa 2. Okey. J pula apa itu? 3 kuasa 2. Senang saja. Nanti kalau tekan kalkulator akan dapat, tekan kalkulator macam ni. Tekan kalkulator, jangan tekan punca dulu, tekan kalkulator kamu. Tekan 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 dan tekan answer, tekan punca. Cuba ulang sekali lagi. Okey, bagaimana tekan kalkulator? 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Jangan tekan punca, punca tekan last. Tekan answer, tekan punca. Dapat tak berapa jawapan dia? Dapat. Ya, berapa? Mana? 5. 5 lah. Tadi dah ulang banyak kali. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Okey. Paling tak reti kan? Tolonglah cari magnitude 1 mark. Okey. So jadi kita nak menjawab lah. The question is unit vector. So janganlah tak buat sampai habis kan. Buat unit vector dalam komponen I dan J adalah. Ini simbol topi sahaja. Timbul dia A topi ataupun OA. Ataupun OA. Boleh Boleh ditulis sebegitu. So jadi kalau cikgu nak buat macam ni pun boleh. OA topi adalah vektor itu sendiri iaitu apa? 4I tambah 3J cacing per magnitude tadi iaitu 5. Yang ni 3 markah kot. 3 atau 2 markah kebiasaannya di dalam peperiksaan. Saya menjawab soalan A. Ada nak tanya tak? Kelapak dah. Boleh? Jelas? Boleh. Jelas. Nak tanya-tanya. Okey, Tiha. Umi dah terlewat dah. Mimi, okey Mimi? Hasnazira. Dinalia. Okay, go. Okey nah. Amza masuk tak ni Amza? Amza Danish. Tak masuk ni pagi ni. Kalau pagi memang dia tak masuk. Okey, kita menjawab B. Vektor lajur. Vektor lajur pula. Vektor lajur. Yang tadi kita jawab dalam bentuk komponen I dan J. So jadi vektor unit dalam vektor lajur, vektor unit masih lagi kita nak mencari unit vektor ataupun vektor unit tapi dalam bentuk lajur yang ni. Tak mau ada I dan J. So jadi bagaimana kita nak menulis jawapan? Begini. Okey. So jadi dalam textbook dia guna A ni, saya guna OA boleh tak apa. Dia labelkan sebagai A. So saya buat OA
Vektor unit OA adalah, yang ni cara penulisan dia tau. Dia kan vektor itu sendiri. Okay, vektor itu sendiri tadi xi tambah yj perkan dengan ini yang basic nah. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 ini adalah yang basic. So kalau kita nak buat ini dalam bentuk lajur, kita tak boleh buat macam ni. So jadi kita buat OA adalah 4, 3. Dia 4, 3. Atas dia kan 4, 3. Vektor itu sendiri dibahagikan dengan berapa? Bahagi dengan berapa? 5. 5 kan? Kalau kita macam tu. Tapi kalau nak cantik lagi, setiap satu itu tulislah macam ni. Setiap satu dibahagikan dengan 5. Jadi 4 per 5 kat bawah berapa? 3 per 5. Dia kena panjang sikit tarik tu. Ini dia panjang. Setiap satu itu diperkan dengan 5. Cuba buat besar-besar sikit. So atas dia 4 per 5. Untuk yang J tu 3 per 5. Okey. Tapi dalam ini dia dah asingkan siap-siap. Nampak? Dia letak 1 per 5 dekat luar. 1 per 5 di sebelah kiri dan 4 per 3 di sebelah kanan. Setiap satu ini darabkan dengan 4 dan 3 didarabkan dengan 1 per 5 pun boleh. Yang mana-mana kamu fahamlah. Okey. Ataupun ada calon nak bagi cikgu. Boleh tak kami nak bagi jawapan macam ni? Dia bahagi siap-siap. Jadi berapa? 4 per 5 dia bahagi. Dia akan dapat 0.8 dan 3 per 5 akan dapat 0.6. Boleh juga. Ingat dalam bentuk lajur, no I dan no J. Seperti jawapan dalam fungsi ni lah. Boleh? Salin ke? Ada nak tanya tak di sini untuk B? Nak tanya-tanya. Rugi tak tanya? Tanya. Najmi? Ada ke Najmi? Dia nak kena telefon ni ayah ni. Amirul Nazmi ada tak? Ada. Ada. Alhamdulillah Amirul ada. Boleh Amirul? Boleh. Boleh lah ni senang. Vektor senang tau. Bagi dapat markah sikit-sikit pun tak apa. Aim saya sekarang adalah untuk mengukuhkan ini dulu. Sagi fasa seterusnya adalah caranya. Index number, solution of triangle, vector, linear law. Saya guna term English boleh kot? Linear law tu hukum linear. Hukum linear yang graf tu. Linear programming. Itu kukuhkan dulu. Kita akan pergi ke yang advance nanti. Boleh saya beralih kepada slide yang seterusnya? Boleh. Imanina ada 5AK? Ada. Okay, bagus. Iyalah awak yang menggunakan akaun kakak. Yang hantar tugasan hari tu? Bukan, tugasan homework hari Sabtu. Ada beberapa pelajar. Tahniah. Yang lain hantar sebab saya boleh semak. Jadi saya boleh terangkan apa yang tak fahamnya. Burhan? Oh, Burhan. Hanan? Dah hilang dah Hanan. Burhan, Hanan? Tak respon ni pasal apa? Entah ke mana dah dia pergi ni. Okey, kita akan menjawab soalan ini pelajar. Okey. Solving a problem involving vector. Okey? Okey, nampak. OA is A tambah B. OA. Okay. Tuliskan kat situ. OB is 3A tolak 2B. Tulis kat situ nah. Tulis dekat kita punya
rajah yang telah diberi. Tuliskan sahaja maklumat dia. A tambah B. Oh, B adalah 3A tolak 2B. And C is HA tambah 7B. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Okey. Dia admit ni kan, diberi. Nampak yang hendak dicarinya adalah find the value of H. H berada di OC tau. Bila H berada di OC bermakna kamu kena dapatkan OC ini dan bandingkan dengan OC yang telah dia bagi ni. OC ini dia dah bagi, tolong cari sendiri. Cari OC sendiri. Kena cari OC sendiri menggunakan laluan-laluan yang telah diberi. Okey nah. So bagaimana nak buat? Kamu fahamkan dulu. Okey, saya nak cerita laluan yang melibatkan hukum segitiga macam ni. OC ini kita boleh lalu di laluan apa? Kalau depan O, kalau bermula dengan O, dia mesti bermula dengan O, iaitu apa? OC adalah OA. OA, cara nak jalan, cara nak sampai ke OC. OC adalah OA, sepintah lalu tambahkan dengan, dia tengah-tengah mesti huruf yang sama dengan A tu juga. AC, ini adalah laluan yang kita sampai. Saya nak cerita, OC adalah kalau guna hukum segitiga adalah O ke C adalah OA tambah AC. OA tambah AC. Dan boleh tak cikgu nak guna laluan lain? OC adalah, boleh tak cikgu nak lalu? Ada lagi laluan yang cikgu boleh lalu iaitu OC kita boleh lalu ke OB. OB tambah apa? Siapa tahu? OB tambah apa? BC. BC. Macam tu laluan dia. Dia syarat dia depan O, tu dia. Depan O, mesti depan O berakhir dengan C. The middle B is same. Dia macam tu. Ni mesti sama. Ni pun tadi. Yang tu mesti sama. Cikgu, ada tak laluan lagi yang boleh saya lalu? Boleh lagi tak? Nak lalu laluan mana? Siapa boleh bagi tak? Ada tak laluan lagi atau tiada dah laluan? Ada lagi tak laluan? Cuba tengok dulu ya, kita fahamkan betul-betul. Is it any jalan ataupun dah tak ada parts dia? Ada lagi tak jalan dia? Ada dah. Tak ada dah. Okey, tak ada dah. Jadi kita nak buat apa kat sini? Ini sebenarnya kedudukan bagi 3 kereta. Kereta A and kereta B and kereta C. Cari nilai H dengan keadaan kereta-kereta itu terletak pada satu garis lurus. Okey. Sebenarnya kalau cikgu sambung kereta tu, dia kata dia bergerak pada satu garis lurus kan. Kamu kalau tak guna kereta, guna motor lah. Ni motor Aiman, ni motor Izul, ni motor Ahmad. So tiga-tiga motor ni saya garis
Titik garis dia akan duduk selari. Dia akan duduk segaris. Segaris. Saya guna warna lain sekejap. Ini saya padam. Boleh kan saya padam dia punya ni. Okey, saya nak sambungkan tiga-tiga kereta ataupun ketiga-tiga buah motor tadi. Okey. A, B, C sambung. Okey. Sebenarnya untuk membuktikan bahawa kereta-kereta ini berada di satu garis lurus, saya perlu menggunakan sedikit hint, iaitu hint dia sebegini. Hint dia. Okey, ni ya. Ni ada dalam pocket maths ini. Ada dalam pocket maths ini. Diberi 3 titik ni lah tadi. ABC kan? ABC ini dia kata dia berada pada satu garis lurus. Bagaimana kita nak membuktikan atau untuk mencari unknown itu. Unknown tadi dia kata H kan? Okey. So bagaimana nak membuktikan. Saya dah combine sikit ini dengan pembuktian bagi selari, segaris dan selari. Pada 3 titik bagaimana kita nak buktikan dia adalah selari, kamu mesti tulis sebagai, okey, senang je. Letakkan, ambil sama ada AB, mesti letak satu faktor sepunya ataupun kita guna lambda. Dia kadang-kadang suka lambda. Lambda dia memang suka. Lambda ataupun K lah. Di sini dia guna K. AB adalah KBC. Ambil satu lagi point iaitu BC. AB, lambda, KBC. Ini adalah hint untuk kamu membuktikan dia adalah parallel or one line. Okey. Cikgu, boleh tak saya nak guna term ini macam ini? Cikgu, boleh tak saya nak guna AC adalah lambda BC. Boleh tak? Siapa nak respon? Boleh tak cikgu nak guna ini? Siapa nak respon? Boleh tak cikgu nak guna yang bawah ini? Boleh tak? Boleh. Kamu, yes, boleh. Kamu ambil mana-mana dua titik ini, AB ataupun AC pun boleh, dengan syarat dia berada di garis yang sama untuk membuktikan dia. So, kita perlu ini untuk menjawab soalan tadi. Okey. Yang mana titik yang B ini adalah titik yang sepunya lah, titik yang berada di antara. Tapi kebiasaannya kita akan guna AB adalah lambda BC. AB adalah lambda BC. Ataupun kalau cikgu kata cikgu nak guna AC, atau satu lagi, boleh tak saya guna ini? AC adalah lambda AB. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak saya nak tanya respon? Tak. Tak boleh kan? Boleh, boleh juga. Boleh. Ambillah mana-mana dua titik. Jadi kalau cikgu ambil AC adalah lambda AB. Yang ni AC adalah lambda BC. Kamu buatlah yang mana-mana, nanti kamu akan dapat jawapan dia. Okey, so silent sikit kau yang ni. Yang lain-lain tu tak apa. Yang bawah ini tak perlu. Parallel itu nanti. Sekarang saya nak membuktikan dia AB dan AC adalah selari ataupun segaris sahaja. Boleh ambil mana-mana dua titik yang bersesuaian, yang ada maklumat.
Okey, sudah. Ada perubahan dah terleft dah tu. Okey, cikgu beralih kepada slide seterusnya boleh? Boleh? Cikgu beralih kepada slide seterusnya. Yang tadi cikgu nak sambung yang tadi. Mana tadi? Mana tak punya. Bukan ini sudah. Ini sudah, ini belum. Parallel. Okey ini. So, yang ni penerangan saja tak masuk lagi yang tadi. Okey, sekarang yang hitam yang saya tunjuk ini laluan saja, tak ada apa ini. Ini saya cerita saja bagaimana saya menggunakan hukum segitiga. Okey. So sekarang dia kata cari nilai H di mana kereta-kereta itu terletak pada satu garis lurus. Okey, jadi kamu nak buat apa di sini? Dia kata dia terletak pada satu garis lurus. A, B, B, C. Jadi kita nak pakai yang mana? Apa tambah apa? Kita nak guna yang mana yang tadi ni? Nak guna A, B, nak guna 1, 2 atau 3? Nak guna 1, 2 atau 3? Okey. Macam mana kita nak tahu yang sesuai guna? Yang maklumatnya mudah dicari. So cikgu draw satu pada kertas lain pada slide lain. Janganlah left lagi, pasal apa dah left dah. Belum tu saya nak terangkan OA ini saya boleh tulis sebagai dalam bentuk vektor lajur 1, 1, betul? OA adalah 1, 1. OB adalah apa? 3, negatif 2. Tulis dalam tu dulu, senang sikit. Dan untuk OC adalah apa pula? OC adalah H7. 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 Senang, kita tak nampak ada AB tu di belakang. Okey, pelajar. So saya akan menggunakan slide kosong Okey. So tadi kereta cikgu. Ni A, ni B, ni C. Cikgu nak gunakan, cikgu menggunakan AC adalah lambda. Nak guna lambda ke nak guna K? Nak guna lambda ke nak guna K? Lambda. Lambda ke, alpha ke, beta ke ikut soalan. Tapi dalam ini tidak diberikan. Jadi kamu bebaslah menulis apa-apa, membuktikan dia segaris. Iaitu cikgu nak guna AC adalah lambda AB. Kalau tak nak guna yang ni, guna dua yang lain. Boleh. So sekarang cari dulu AC. Cari dulu AC ini kita akan guna. Kalau tak nak guna yang ni, guna yang lain pun tak apa. So sekarang kita cari AC. Cikgu lukis baliklah AC apa tambah apa. Okay, balik segitiga tadi. Bagi faham. Sini A, sini B, sini C kan. So cari dulu yang pertama, cari dulu apa? Cari dulu AC. AC, satu cari AC. AC adalah apa tambah apa? AC adalah AO tambah OC, betul? AC adalah AO tambah OC. Laluan dia. Boleh? Okey. Okey, sekarang saya masukkan AC ni kita tak ada maklumat. AO. AO nak bubuh apa? AO. Yang kita ada adalah OA. Kalau dia terbalik, kamu kena letak negatif. Yang ni OA adalah 1, 1. OA adalah 1, 1. Kalau dia terbalik, kamu kena letak negatif 1, 1. Boleh tak? Sebab tu ni vektor negatif.
Okey, vektor negatif dia kena terbalikkan. OA tu reversekan balik. Sekarang OC. OC nak letak apa OC? Nak letak terbalik ke tak? OC H7. H7. Saya menggunakan kaedah laju dia senang sikit. Letak H7. Okey pelajar, jadi senang saja. AC adalah tambah saja X dengan X, Y dengan Y. Okey, jadi macam mana nak letak atas? X dengan X, yang ni dengan yang ni. H tolak 1. Lepas tu 7 tolak 1. 7 tolak 1 berapa dapat kat bawah? 6. Bagus. So, sekarang pula cari maklumat yang kedua, iaitu apa nak cari? Apa nak cari lagi satu? Yang kedua, maklumat kedua cikgu kena cari AB, betul? AB, AB apa tambah apa? A ke B? AB adalah AO tambah OB, betul? AB adalah AO tambah OB. Itu jadi AO tadi sama yang tadi kan? Negatif 1 tambah OB. OB adalah apa? OB dah ada tadi kat atas jawapan. OB adalah 3 negatif 2. OB 3 negatif 2. Good. OB adalah 3 negatif 2. Bubuh 3 negatif 2. Kemudian tambahlah X dengan X, Y dengan Y. Negatif 1 tambah 3. Negatif 1 tolak 1. Tolak 1 ke? Tolak 2. What is the answer? Burhan, berapa jawapan Burhan? 3 ke 4 tadi dah panggil nama ni. 2 negatif 3. 2, 3. Bagus semua. 2 negatif 3. Cikgu, buat macam ni kau jawapan lah. Macam ni kau lah dia. Buat apa lagi? Nak buat apa pula? Yang ni dah dapat, yang ni dah dapat, dah okey lah. Kamu kena ganti balik dalam awan. Ganti balik. Ganti dalam yang ni pula. Gedek. Saya masukkan. So, saya masukkan. Apa? AC adalah AC lambda AB. AC tadi kita dah dapat, iaitu apa? H tolak 1, 6. Tengok, kalau dia dalam bentuk laju, dia tak pening dengan cacing-cacing sebagai tu. Dia tak pening. Dia masukkan depan X dan depan Y tu saja. So lambda. AB, kamu masukkan AB apa? 2 negatif 3. Cikgu, lepas ni kita nak buat apa? Siapa tahu? Pindah-pindah. Ni kena kembang lah dulu. Kembang dan banding. Ini kembang ni maksudnya lambda darab 2. Lambda darab negatif 3. So, bagaimana menulis jawapan? Macam mana? Buat lagi lah. Bagi habis. Buat cantik-cantik. H tolak 1, 6. 2 kali lambda. Lambda kali 2. Itu maksudnya darab. 2 lambda. Lambda kali negatif 3. Negatif 3 lambda. Okey. Dia nak nilai apa ini pelajar? Dia nak nilai H kan? Okey, tak apa. Sebelum tu kena bandingkan dahulu, iaitu atas dengan yang atas, bawah dengan yang bawah. Wah, ni dah terlem kak. Ini banding dengan ini banding dengan ini. So, bagaimana nak banding? Senang sahaja. Senang banding je, iaitu apa? Ini ambilkan 6, saya ambil yang bawah dulu. 6 samakan dengan negatif 3 lambda. Jadi lambda berapa? Anan? Dah tak ada dah. Dan inilah pelajar-pelajar lelaki. Lambda adalah 6 bahagi negatif 3. Siapa respon tadi? Alfa dapat berapa Alfa? Lambda adalah negatif 2. Ini ke jawapan cikgu. Ini ke jawapan cikgu.
Kita Tak. nak H kan? Betul Hakim, betul. Jadi kita kena bandingkan pula iaitu H tolak 1 dibandingkan dengan 2 lambda. Saya guna slide lain lah. H tolak 1 dibandingkan dengan 2 lambda. Okay. H tolak 1 bandingkan dengan 2 lambda. H hendak dicari 2 lambda tambah 1. H adalah lambda kamu berapa tadi? Negatif 2. Negatif 2 tambah 1. Jadi H adalah berapa? Negatif 3. Negatif 3. Negatif 3. Okey. Saya rasa tak habis lagi ni. Saya perlu satu slot lagi untuk menerangkan vektor dengan sempurna. Okey, kamu dapat sesuatu tak untuk pagi ini? Saya dah nak tamatkan kelas. Dah hampir pukul 1. Saya harap ada dapat sesuatu Boleh? Dapat nah. So vektor sebenarnya senang. Vektor senang. Aina ada ke dalam Aina? Aina Natasha? Aina Nordin? Ada cikgu. Ada, Alhamdulillah. So cikgu rumuskan hari ini kita belajar berkenaan dengan vektor. Macam mana nak tulis vektor dalam bentuk xi. Kalau ada yang kosong itu maksudnya dia dipaksi x sahaja. Ini paksi x sahaja. Kalau begitulah dipaksi x sahaja. Kalau y itu dia tegak. Kalau darab vektor darablah seperti biasa. Kalau tambah vektor tambahlah seperti biasa. 2 tambah 3. Tolaklah seperti biasa. Magnitude nak darabkan dengan magnitude darablah seperti biasa. Dan kita ada vektor unit sedikit. Vektor unit adalah vektor itu sendiri dibahagikan dengan magnitude. Vektor negatif tadi saya kata terbalikkan saja. Kalau OA awak contoh 3i tambah 4j. Maka kalau vektor A ke O dia akan jadi negatif 3i tolak 4j. Kedua-dua ditukar tandanya. Okey tadi dan kita bagaimana kita nak membuktikan vektor itu adalah segaris atau selari. Ambillah mana-mana 2 titik yang mudah kamu cari maklumat. Okey? AB lambda BC atau AC adalah lambda BC atau AC adalah lambda AB. Dan satu lagi tadi yang melibatkan hukum segitiga. Kalau dikata OC mesti bermula dengan O. OA, AC, tengah-tengah mesti sama. OC adalah OB, BC. Ingat pelajar? Tulis hukum segitiga ini dalam tangan satu markah. Dalam tangan dah dapat dah sebab itulah Hanan, Burhan, Mukri, Haris kau. Haris ada tak Haris? Amir Irfan, Izul Irfan, Amir apa seorang? Amir Afif. Ada ibu. Ada Haris. Hang kalau paling tak reti koman, tak reti. Hang tulislah OC adalah apa benda. Memang akan dapat paling koman berbelas-belas ini 3-4 markah. Mesti ada dalam tangan. Tak ada masalah sebenarnya untuk kamu lulus ataupun untuk kamu dapat grade yang kepujian pun boleh. Cemerlang itu memang kita kena berusaha luar biasa. Okey pelajar. So ini sangat penting. Kalau nak tulis yang lebih mudah, tak mau guna I dan J itu, gunakan vektor lajur. Tanda-tanda menggunakan vektor lajur, confirm kamu akan dapat menyelesaikan. Apa yang diberi mesti kita cari sendiri dan kita bandingkan. Okey, jelas? Penat saya bercakap no. Saya yang rumus, saya bercakap, saya yang memberi rumusan. Kamu ada nak rumuskan ke? Lapak dah? Siapa boleh respon? Hari ni saya dapat apa cikgu? Kurang-kurang. Cikgu, saya dapat apa ni? Okey, siapa nak respon? Siapa berani respon? Sebelum saya tamat kelas. Burhan, Hanan. Aufa nak respon ke Aufa? Lagi faham cikgu. You lagi faham. Saya seronok. Semalam saya telah didatangi oleh pelajar daripada MRICM mana? Transkrian. Dia memang pelajar tuition saya sebelum ni. Dia dah balik asrama jadi dia stop tuition. Semalam dia datang dengan mak dia. Saya pun tak ingat siapa sebab ramai budak tuition. Taklah ramai. Dia setahun tu orang lain lah. Tapi dia awal tahun dia datang. Lepas tu semalam dia datang. Cikgu, saya ni nak berterus terang dia kata.
anak saya nak belajar tuition balik dengan cikgu. Sebelum sekolah tak mula lagi lah. Sebelum sekolah tak mula lagi. Tak faham belajar online. Kesian sebenarnya kamu kan, online memang susah nak terima. Tapi kita terpaksa terima lah hakikat ini. So saya terangkan sedikit dulu hari ni. Nanti kita ada lagi satu siri lagi mungkin akan lebih mendalam faham. Okey, pelajar lelaki, apa yang kamu dapat belajar hari ni seorang? Cepat. 5IA, tolonglah respon. 5IA ni diam je pelajar lelakinya. 5IA, Burhan, Hanan, 2 orang je. 5IS, cepat. Hui. Ha. Haris. Haris 5AK kan? Ha. Kita panggil kelas lain. Najmi, respon Najmi. Amirul Nazmi. Amirul dapat belajar apa hari ni Amirul? Kecuali lah kamu tak dengar apa yang saya terang tadi. Amirul. Amir Afiq. Panggil 5AK lah. Dah hilang Ya, juga. Amir Afiq dapat belajar apa hari ni? Boleh tak? Boleh dapat belajar vektor. Tak pernah belajar hari ni. Okey, yang dah belajar. Apa yang dah belajar? Selalu Lain faham. sikit. Okey, alhamdulillah. So okey nah, cikgu tamatkan kelas. Saya belum bagi lagi homework. Kerana homework yang lalu pun hampa belum hantar lagi. Ada yang belum hantar yang penyelesaian segitiga, linear programming. Kalau tak dapat 2, 1 pun boleh. Saya menunggu kerja, saya akan semak. Okey kelas, terima kasih kerana menyertai kelas cikgu. Kita tamatkan dengan umul kitab. Okey kelas, kamu boleh beransur daripada kelas. Asma Aufa. Asma Aufa adalah orang yang berlainan kan? Lain. Lain. Fatihah, Farahin, Ain Balkis, Syafinas. Ya, cikgu. Ya. Saya suka panggil nama sebab saya suka panggil semua belajar kalau boleh saya nak panggil. Okey nah, Assalamualaikum. Bye. Selamat tengah hari, selamat bekerja. Salam, cikgu. Okey, ya sama. Terima kasih, cikgu. Okey, sama. Terima kasih Alia. Terima kasih, cikgu. Sama.